Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hari Sabtu. So harapnya semua dah sarapan. Dah dekat pukul 11 kan. Sarapan lah, nak masuk waktu tengah hari, lunch dah ni. Okey, so hari ni saya bersiaran lagi dan sesi saya nak berkongsi ilmu mengenai pengurusan kewangan dan juga emas lah. So bila yang dengar tu, bila dengar, so boleh relate sebenarnya benda ni. Saya cerita pasal lebih menjurus pada emas, tapi dia sebenarnya relate, dia juga adalah pengurusan kewangan. So tuan-puan boleh pilih lah apa portfolio yang bersesuaian dengan portfolio tuan-puan. Macam contoh saya, salah satunya saya pilih adalah emas. Okay. So hari ni untuk sebelum pertamanya pada siapa yang belum mengenali saya adalah Nur Rasia binti Ismail, merupakan priority dealer public gold. Okay. Saya bermatlamat untuk memberi ilmu lah mengenai macam mana kita nak uruskan kewangan melalui emas. Tapi itu yang saya cakap tadi, kita boleh pilih sebenarnya portfolio mana yang kita lebih prefer. Macam contoh, kalau tuan-puan lebih prefer ASB, so simpan saja dalam ASB. Tapi kalau ikut pakar kewangan, jangan kita letak telur dalam satu bakul. Maknanya kita pelbagaikan portfolio, kita punya portfolio kewangan lah. ASB boleh, TH boleh, tabung haji tabung haji, unit trust, hartanah, emas. So boleh pilih je mana-mana, ataupun boleh pilih kombinasi mana-mana yang bersesuaian yang kita rasa kita prefer untuk nak manage kita punya kewangan. So hari ni saya nak sharing berkenaan dengan kenapa saya simpan emas. So boleh relate lah kalau tuan-puan nak tengok kenapa saya nak emas. Kenapa saya kena pilih emas sebagai salah satu dalam portfolio kewangan kita. Okey. Okey. So saya pilih emas salah satu portfolio kewangan saya sebab saya melihat kepada keistimewaan emas tu sendiri. Bila saya buat sedikit kajian lah, sedikit kajian, tak adalah buat tesis ke master ke, tak ada kan. Master ke PhD tak ada, tapi semua sedikit buat kajian sendiri berkenaan dengan keistimewaan emas ni. Kenapa nak kena simpan emas? So kalau sebelum saya buat kajian tu, saya search tu, saya lebih kepada macam nak pakai emas lah. Perempuan kan, kita ada emas barang kemas. So dengan keistimewaan emas ni kenapa? So salah satunya sebab, tapi saya lebih kepada long term investment, simpanan lah, long term investment saya. So saya bukan jenis yang pelabur lah. Saya bukan pelabur nak beli hari ni jual minggu depan ke 2 tahun depan ke, tak. So sehingga kini saya tak pernah jual lagi lah saya punya gold badan Dina yang saya simpan. Saya lebih kepada long term, maknanya macam contoh saya nak buat dia sebagai untuk saya nak buat rumah idaman contoh kan. So saya nak buat sebagai dana persaraan, saya nak buat sebagai dana pendidikan anak saya, anak saya seorang saja. Okey, sehingga kinilah seorang. Okey, so kenapa saya pilih emas? Sebab satunya adalah nilainya terjamin dalam jangka yang panjang. Nilai dia terjamin dalam masa yang panjang. Kalau ada pernah tengok, yang dah pernah tengok sebelum ni saya punya perkongsian yang saya cerita pasal 1 dinar daripada zaman Nabi sehingga kini sama. Nilai dia boleh beli seekor kambing. Okay, so boleh beli seekor kambing. Sekejap saya tunjuk slide dia. Okay, ni contoh lah. Contohnya maknanya tahun 2000. Kalau tahun 2000 tu harga 1 dinar adalah RM700. RM700. So kalau kita masa tu kita beli 1 dinar RM700 dan kita simpan dinar tu. Sekarang tahun 2021, ini gambar ni tahun 2020 dalam 1200. Macam contoh 2021 ni diturun sikit harga emas dalam 1100 tu kita boleh beli seekor kambing lagi. So maknanya kita dah save kita punya duit RM400 nilai duit kita. Kalau kita simpan 700 tu dalam bentuk wang, kita tak tukar dalam bentuk dinar, kita nak beli kambing tahun ni, kita kena tambah duit lagi RM400. So RM400. Tapi kalau kita beli dinar tadi, kita simpan dinar tu, so sampai sekarang kita boleh beli lagi kambing. So itu yang dikatakan yang itu yang maknanya nilai inflasi tu kosong.
tak ada inflasi bila kita simpan emas. Maknanya emas tu tak ada nilai inflasi. Dia tak ada nilai inflasi. Jadi kita secure lah duit kita. Nilai emas tu nilai duit kita securekan dalam bentuk emas. Itu yang saya pilih. Saya tengok macam okey, baguslah. Maknanya macam contoh saya tadi, saya nak buat dana persaraan, dana pendidikan anak saya kan. So dana pendidikan anak saya contoh lagi 10 tahun. 10 tahun kan. Masa yang saya simpan daripada dia awal-awal tu dah lama lah. Macam tu 10 tahun, sekarang tak sampai 10 tahun dia dah, insya-Allah kalau dia sambung belajar universiti nanti. So kalau 10 tahun memang dia akan secure lah. Macam contoh yang ini dalam masa 20 tahun kan. 20 tahun macam ni. Kalau kata yang untuk long term macam tu, memang sangat secure duit kita bila kita tukarkan kepada emas. So kalau contoh kata tuan puan untuk nak buat dana persaraan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, sangat-sangat disarankan untuk kita tukarkan duit kita yang kita tak gunakan dalam masa panjang lah. At least kalau saya sarankan yang tak guna dalam masa 2 hingga 3 tahun lah. Tapi sebenarnya kalau kita kata 2 hingga 3 tahun tu macam ada ke duit yang kita tak guna dalam masa 2-3 tahun? Itu berbalik kepada pengurusan kewangan kita. Sebab sebenarnya kita kena ada simpanan yang untuk contoh dana persaraan, dana pendidikan anak-anak. Kalau kata tak nak pendidikan anak-anak pun, kata contoh kita nak buat kata yang muda-muda nak buat sebagai deposit beli rumah. So kena simpan. Contoh 2-3 tahun lagi nak beli rumah kan. Nak beli rumah, nak ada deposit. So kena simpan juga. So itu yang pentingnya pengurusan kewangan. So saya alhamdulillah lah, Allah bagi saya sedikit kesedaran untuk nak ada macam nak manage saya punya pengurusan kewangan. So saya bermula dengan sebenarnya pergi tengok blog mentor saya sekarang lah. Masa tu saya tak kenal pun dia. Bila search dia jumpa dengan muhamadzulkifli.com. Blog muhamadzulkifli.com ni mentor saya. So saya baca, macam mana dia manage duit dia. Jadi sampai kepada zero hutang. Daripada yang tu saya beli buku ni, Zero Hutang ni. Bukan mudah tapi tak mustahil. So saya belajar kat sini. Lepas tu saya beli lagi buku Misi Bebas Hutang. Ini versi Zero Hutang 2.0 lah, yang terkini, yang daripada Tuan Muhammad Zulkifli. So bila saya baca tu, saya boleh differentiate antara keperluan dan kehendak. So keperluan dengan kehendak, maknanya kita kena manage duit kita lah sebenarnya. Sebab duit kita limited, kehendak kita unlimited kan. So itu kita kena manage lah. Kalau kita tak manage, memang kita akan hidup ikut kemampuan lah. Kalau lebih teruk lagi, di luar kemampuan. Macam ni, maknanya kalau contoh gaji kita 5,000 tapi kita berbelanja macam kita gaji 7,000. Macam kita berbelanja macam gaji kita 7,000. So bila kita macam tu, maknanya kita makin miskin. Macam contoh tadi kata 5,000 tapi kita belanja macam gaji 7,000. So kita makin miskin 2,000 setiap bulan. Minus 2,000 setiap bulan. Itu yang kita kena belajar, ilmu pengurusan kewangan. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita berbelanja bawah kemampuan. Jangan berbelanja ikut kemampuan. Sebab bila kita berbelanja ikut kemampuan, kita belanja, contoh kita kata kita gaji 5,000, kita belanja 5,000. So kita statik. Statik. So kita penambahbaikan lah dalam diri kita. Maknanya itu yang kita kena belajar lah. Macam contoh, alhamdulillah Allah bagi saya kesedaran untuk belajar sedikit ilmu kewangan ni, pengurusan kewangan, untuk manage supaya saya ada sedikit simpanan untuk saya simpan untuk long term saya. Kalau kita tak simpan, memang tak ada siapa lah untuk nak simpankan untuk kita kan. Kalau ada kecemasan ke apa ke, memang sangat macam buruk lah situasinya bila kita tak ada walaupun even simpanan kecemasan. Kalau ikut buku-buku pengurusan kewangan, simpanan dan kecemasan ni kita kena simpan at least 3 hingga 6 bulan gaji lah. Kalau kata contoh yang bekerja sendiri, better-betternya adalah 1 tahun pendapatan. Sebab kita macam tak secure kan. Kalau kerja, mungkin yang kerja kerajaan, kerja swasta yang memang sangat secure syarikat je, 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan. Tapi saya lebih kepada prefer 3 bulan tu saya punya dalam bentuk wang, dan yang lain tu saya simpan dalam bentuk emas. Sebab bila sebenarnya yang pergi kepada point nombor 2 lah, senang ditukar kepada tunai. Bila kita ada emas, sebenarnya kita ada duit. Bila kita ada emas, kita ada duit. Sebab
dia boleh ditukarkan. Bila-bila masa saja kita boleh pergi pajak ataupun jual benda tu lah. Tapi kalau saya lebih prefer kepada pajak lah. Contoh saya nak terdesak nak guna duit, saya pajak. Sebab saya tak nak jual emas saya, sayang kan. Bila kita pajak. Bila kita pajak sebenarnya kita lebih kita konsisten. Lepas tu kita nak menyimpan lagi. Sebab maknanya kita nak bayar lagi, kita ada sedikit faedah tu kan, yang kenakan atas pinjaman kita yang kita pajakkan emas kita tu. So kita lagi concern pasal perusahaan kewangan kita. Sebab kita nak bayar benda tu, kita tak nak, kita takut, kita sayang emas kita tu hilang. Itu yang jadinya maknanya dah ramailah orang-orang yang menyimpan emas ni macam tu. Maknanya dia tukarkan emas dia tu kepada belanja hangus. Maknanya macam contoh dia nak beli, contohlah memang dah keperluan telefon dia memang dah kaput dah, memang nak kena tukar telefon. So daripada dia ambil keluarkan duit dana kecemasan dia, so banyak yang pergi pajakkan handphone, pajakkan emas yang dia ada untuk beli handphone tu sebab keperluan. Dalam masa yang sama dia konsisten tambah lagi dia punya simpanan sedikit untuk nak bayar, nak cover yang pinjaman tu campur dengan faedah. So maknanya bila at the end telefon dia dapat, emas dia pun tak hilang, emas dia pun ada. Itu yang beauty-nya bila kita simpan emas. Sebab dengan emas ni kita sayang sebenarnya. Naluri dia kalau ikut ayat-ayat Quran pun cakap macam tu lah. Saya tak adalah nak refer pada ayat Quran mana-mana kan. Tapi memang sebabnya emas dan perak ni disebutkan dalam Al-Quran kan. So sebenarnya naluri kalau orang yang dah pernah cuba simpan emas. Even kalau yang simpan barang kemas pun saya percaya dia tak ada nak pergi jual saja-saja kan, sebab nak beli apa-apa yang tak apa-apa kan. Maknanya macam tu. Kalau tak ada keperluan. Saya percayalah orang yang takkan dah pergi jual. Macam saya pun tak pernah lagilah jual barang kemas saya untuk nak beli. Contohlah saya suka pinggan mangkuk. Tak adalah saya pergi jual emas saya untuk beli pinggan mangkuk sebab nak cari korel terbaru punya corak ni cantik betul design dia. Aku nak jual emas aku nak untuk beli pinggan mangkuk. Tak. Tapi kalau kita ada duit, kita memang sangat teruja lah sebenarnya. Cantiknya pinggan korel ni. So nak belilah. Ada duit, rasa ada duit, terus beli. Dia tak ada masa bertenang. Kalau contoh orang yang macam sangat eager, yang sangat suka, contohlah macam saya sangat suka dengan dengan pinggan korel tu. Contoh saya pinggan korel lah, mungkin saya ni low grade je lah kan, pinggan korel je, orang lain yang lagi high. So kalau yang suka pinggan korel ni nak beli, bila dia ada duit dia terus beli. Kalau bila ada emas, kita lagi macam ada tempoh bertenang. Kita nak beli, okey nak belilah. Aku nak jual lah aku punya emas ni sebab nak beli. Tapi dia ada masa bertenang, tempoh bertenang. Nak pergi ke, kita nak ambil masa nak pergi ke pajak tu, contoh nak kerja. Dah mesti masa tu kita dah okey. Tak apalah. Dah ada kot pinggan kat rumah, nak buat apa lagi nak beli kan. So dia ada masa bertenang kat situ. Jadi kita selamatkan nilai duit kita dan kita selamatkan kita juga. Daripada kita beli tak apa-apa yang bukan keperluan pun kan. So itu yang kena beza juga. Ada sedikit ilmu kewangan lah, kena pergi cari-cari. So saya baca blog mentor saya muhammadzuki.com. Bolehlah tuan-puan masuk dalam blog mentor saya tu muhammadzuki.com. Dan juga saya juga follow dan belajar juga dengan Tuan Zaidi Ismail. Tuan Zaidi Ismail ni pun pakar kewangan. Dia memang sangat bagus lah. Cik Muhammad Zulkifli pun selalu kalau apa-apa boleh refer pada Tuan Zaidi Ismail. Tuan Zaidi Ismail pun dia ada FB, boleh follow pada ni dan boleh tengoklah kelas-kelas dia yang bagus. Sangat-sangat ni lah. Sebab saya pun pernah ditanyalah macam mana saya nak manage kewangan. Saya kata saya belajar dengan pakar lah. Sebab saya bukan pakar, jadi saya belajar dengan pakar. Okay. So itu nombor 2, senang ditukar kepada tunai. Maknanya bila-bila masa kita boleh tukar pada tunai. Sebab dia bukan macam rumah lah. Kalau rumah ni kita nak jual, kalau ikut situasi sekarang mau 3 tahun kan nak boleh jual. 3 tahun 2 tahun tak dapat lagi nak boleh jual. So kalau terdesak memang macam sukar sikit lah nak dapatnya. Okay. So yang ketiga, dia juga adalah aset fizikal yang mampu milik. Macam contoh tadi saya refer kepada harta tanah kan, rumah. So dia juga aset fizikal sebab kita ada kat tangan kita. Kita ada kat tangan kita, jadi aset kita mampu milik pula. Mampu milik sebab apa? Macam contoh mungkin kalau dulu-dulu kita nak pergi beli barang kemas, harganya mungkin paling-paling murah pun 400 ke macam tu kan. Tapi sekarang dengan semalam saya dah cerita kenapa saya pilih public gold, sebab dia mampu milik, senang. Macam contoh saya kata saya nak simpan dalam akaun emas,
Contoh satu hari ni 0.4 something. Dia sebenarnya yang dah di approve patuh syariah sehingga 4 titik perpuluhan lah. 0.000 something 4 titik perpuluhan. Itu dah dapat sijil patuh syariah. So memang bolehlah kalau tuan puan nak simpan, memang dah patuh syariah, tak ada masalah. So mampu milik. Maknanya dengan 100 bukan tak ada komitmen pun, saya kata 100 bulan tu. 100 minima untuk kita simpan dalam akaun tu. So simpan saja dalam tu. Sebab tu saya kata tadi, dia long term, kita simpan saja. Sebab kalau 100 bulan kan, saya sukalah guna ayat ni, tapi mungkin orang tak setuju, tak kisahlah. Duit 100 tu tak ada juga, habis juga. So baik kita simpan je lah untuk long term masa depan kita. Sebabnya kalau kita tak jaga kewangan kita, siapa lagi nak tolong jaga? Tak ada siapa nak jaga. Bila kita dapat duit, kita simpan dulu sedikit sebagai kewangan untuk bayar diri kita sendiri. Sebab itu yang akan menjaga kita nanti bila ada apa-apa berlaku. Saya adalah kes yang kita bagi dah pinjam kan. Ada kes yang orang yang nak masuk wad, mungkin dia ni terdesak kena masuk swasta, sebab kata mungkin kenapa tak masuk kerajaan, mungkin dia terdesak kena masuk swasta tapi nak minta pinjam 500 ataupun 1000 untuk nak buat deposit. So macam kalau dia ada duit sendiri, takkanlah dia nak tebalkan muka pergi pinjam dengan kita kan. Tapi maknanya sebab itulah juga ada kajian Bank Negara ke AKPK macam tu, sebenarnya sangat tak ramai orang rakyat Malaysia yang ada simpanan atas daripada 1000. So kita nak jadi ke sebahagian daripada statistik tu? So InsyaAllah kita taklah kan. Bila orang yang melihat sesi-sesi macam ni, sharing-sharing pasal emas, pasal pengurusan kewangan, mesti dia ada in mind nak manage dia punya kewangan lah. So harapnya siapa yang mendengar ni boleh ambil manfaat sikit untuk macam mana pun kita kena buat simpanan. Sebab tak ada siapa nak simpan untuk kita kecuali diri kita sendiri. So satu lagi, sebenarnya kalau nanti boleh tengok lah, kalau ada saya punya posting kan, tabiat orang kaya adalah menyimpan. Dia simpan aset, dia simpan dia simpan duit lah. Maknanya dia simpan duit tu dia tukarkan pada bentuk lain lah. Sebab kalau ikut Robert Kiyosaki, savers are losers. Maknanya kalau simpan duit sebenarnya losers. So dia tak simpan dalam bentuk duit. Okay, so macam saya cakap tadi juga, sebab yang fakta pertama tadi, dalam masa panjang kan, dia saya tukarkan kepada emas yang untuk 3 bulan sahaja yang saya simpan dalam bentuk duit. Itu je saja. So sebabnya duit ni dia tak terjamin kan, dia makan dia inflasi. So maknanya benda tu senang kita nak miliki. Senang, sangat-sangat senang. So kita boleh tukar je bila-bila masa. Macam contoh kata, kita ada banyak duit dan kita nak beli rumah, nak beli hartanah, sangat bagus. Sebabnya hartanah dia lagi boleh dapat passive income. Macam contoh saya lah, saya lebih kepada saya punya hartanah, saya nak dapat passive income, saya nak dapat sewa bulan-bulan. Saya bukannya jenis yang nak buat flip lah. Kalau orang yang biasa dengan hartanah kan nak buat flip, beli rumah jual dapat 100,000, 200,000. Saya ni jenis macam nak free kan saya punya pemikiran. Tak ada saya nak fikir nak buat urusan lawyer lah apa ke. Setakat ni tak lah kan. So saya tak nak buat macam tu. Jadinya saya lebih kepada saya nak dapat passive income. So bila kita ada duit simpanan tu, yang kita boleh tukarkan duit kita tu nak jadi deposit rumah ke kan, nak beli tanah ke, macam tu. So semuanya bermula daripada kita kena ada simpanan. Macam mana nak simpan tu, boleh diversify lah macam mana nak cara nak masuk dalam ASB ke, nak masuk tabung haji ke, nak simpan dalam emas ke. Tapi bagi saya, bila kita satu lagi kelebihan emas ni, dia ada aura dah. Tak tahu aura bila kita simpan emas, kita tak ada nak bila kita simpan emas, dia macam kita rasa kita nak simpan. Bukan macam duit lah. Bila kita tengok duit tu, kita dah, kepala kita dah okey, nak merawang, nak beli tu, nak beli ni. Lepas tu dah last habis duit tu. Sebab ada kes yang masa FB lah Tuan Syukur ni adalah Maha Guru Emas Malaysia lah. Maha Guru Emas Malaysia. Boleh tengok dalam dia punya, kalau siapa yang peminat boleh tengok FB dia, Syukur Hashim dan Junaina Nordin. So boleh tengok FB dia. Saya pun belajar juga pasal ilmu emas ni daripada buku dia, Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Ini pun banyak ilmu dalam ni. Macam mana kita nak manage. Sebabnya apa-apa pun sebenarnya bermula pada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, memang emas tu tak berharga pun. Kita tak ada ilmu. Sebab itu ramai yang saya jumpa yang cakap, saya rugilah beli emas, sebab saya beli emas tahu dia masa mahal. So buat apa saya nak simpan, tak bila nak naik. So tak ada ilmu lah.
Tapi masa yang saya cakap dengan dia tu, dia dah jual. So macam tak nak buat apa lah kan. So saya kata sebenarnya benda ni kena ada ilmu. So kalau masa tu kalau nak pakai duit, pajak je lah, jangan jual lagi. Sayang lah, dah rugi kan macam tu kan. Sebab dia persoalan masa saja, nanti akan naik insya-Allah. So akan naik. Sebabnya history dalam 20 tahun ni naik lebih kurang dekat dengan 600%, 500 lebih peratus sebenarnya daripada tahun 2000 sampai 2020. So itu yang kena ada ilmu. Bila contoh kata, bila kita beli mahal, lepas tu harga jatuh. Harga jatuh kita kena, sebenarnya bila kita ada ilmu harga jatuh, aku boleh beli emas lagi dengan harga yang lagi murah. Sebab nanti kita akan puratakan harga emas kita. So itu kena ilmu. So kalau nak tahu lebih dalam, boleh je WhatsApp saya. Saya insya-Allah bolehlah sharing-sharing berkenaan dengan ini. So sebenarnya bermula dari ilmu. Pengusahaan kewangan pun ada ilmu kan. Kalau ikut saya pun tak ingatlah hadis Nabi ke, ada ayat Quran ke apa kan yang kata-kata nak dunia kita kena ada ilmu, nak akhirat pun kita kena ada ilmu. Maknanya semua kena ada ilmu. Kita nak masuk syurga pun nanti kena ada ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, contoh kita nak semayang, kita tak ada ilmu, kita tak tahu kan rukun, contohlah baca Fatihah tu rukun, baca. Dia bukannya kita nak baca dalam hati, tak boleh, dia kena lafaz. So itu ilmu. So mana-mananya semuanya kita kena ada ilmu lah. Tidaklah boleh kita just tak ada ilmu je anak ni. Itu yang jadi nanti kita kata rugilah emas. Padahal bila orang yang ada ilmu dengan emas, dia boleh kaya. Okay. So yang keempat, panjang pula cerita kan. Yang keempat, kekayaan di tangan kita. Kekayaan tinggi, maknanya kita pegang benda tu. So kalau contoh kata duit dalam bank, kalau contoh ada kegawatan ke apa, macam contoh dekat negara-negara lain lah yang saya biasa dengar, Itali ke apa, saya tak ingat yang sebelum ni, dia sekat tau, walaupun kita ada 10,000, tapi kita tak boleh ambil 10,000 satu hari. Dia cap kan, contoh 1,000 je satu hari. So kau beratur dah panjang-panjang, kau dapat 1,000 je hari tu. Tapi bila ada emas tu kat tangan, so kita boleh ambil je, kita nak jual ke nak apa ke, maknanya emas tu ada kat tangan kita. So itu kekayaan di tangan. Then kekayaan di tangan maknanya satu lagi, kalau orang muflis, ramai yang memang dia, sebab dia tak boleh buat buku, nak ada account bank apa semua kan. Kalau ni, so, bila dia muflis, sebenarnya bila dia ada duit, dia tukar jadi emas. Sebabnya itu je yang dia boleh digunakan. So sangat-sangat bermanfaat lah sebenarnya bila ada emas ni. Okay. Yang ke 5 adalah dia aset mudah alih. Aset mudah alih. Dia mudah alih, maknanya kita nak, macam contoh kalau beli rumah, kat situ je, tak boleh nak alih ke mana-mana kan. So yang ini kita boleh bawa je ke mana-mana. Dia juga adalah, maknanya mudah alih ni, faham satu lagi adalah, kalau kita contoh ada peperangan, kalau ada biasa-biasa, ada siapa-siapalah yang ada kawan-kawan orang yang Kemboja ke kan. Kalau saya kat Kelantan dulu, ramailah orang Kemboja. Dia datang ke Malaysia, masa yang perang Kemboja dulu datang ke Malaysia, dia bawa emas. Kalau yang saya tahu, dekat lipatan baju dia ni, dia lipat masukkan dalam ni, dia emas yang kecil-kecil je. Dari sini jahit kat sini, dia datang macam tu, bawa emas sampai sini, dia jual emas tu untuk dia nak mulakan hidup. Kalau dia bawa duit Kemboja, dia laku ke kat sini? Tak adalah kan, dah lah negara tu perang kan. Mananya contohlah kat money changer kat sini nak terima duit tu, dah tak berlaku pun kat sana. Inflasinya berapa banyak kan bila dah ada bila dah perang macam tu. So bila dia bawa emas, so dia laku lah, dia boleh hidup kat sini. Kaya raya pun ada, ramai yang kaya raya Kelantan tu. Negeri lain saya tak, inilah kan sebab saya bukan orang negeri lain. Orang Kelantan saya tahu banyak yang buka kedai kain, orang Kemboja. So kita boleh benda tu kita boleh simpan bila-bila masa. Itu juga salah satu faktor yang kalau ada tuan-tuan search, adalah video Tuan Syukur berkenaan dengan emas ni adalah insurans kewangan kita. Emas adalah insurans kewangan. Kenapa? Itu tadilah. So maknanya kalau apa-apa hal berlaku, kita ada di tangan insurans. Apa-apa kita boleh protect diri kita. Kita ada benda tu. Kita nak lari ke mana, dunia mana pun, memang emas laku. Jangan risau. Jangan risau. So maknanya emas laku. Tapi itulah, kena ada ilmu lah. Emas apa yang lagi better untuk pelaburan, emas apa yang better untuk kita pakai. Itu yang satu siri pertama hari tu saya share lah pasal beza 916 dengan 999 kan. So sebenarnya kalau untuk pelaburan ni, emas 999 lah yang lagi bagus. Maknanya harga dia lagi tinggi lah berbanding dengan 916. Kita beli pun kos sebenarnya dia lagi rendah berbanding 916. Kena tengoklah, kena pandai. Itu semua balik pada ilmu maknanya. Okay. So yang keenam, tiada siapa yang tahu. Tiada siapa tahu. Dia tak perlu isytiharkan di mana-mana. Tak ada dalam rekod siapa-siapa pun. Tak ada dalam rekod bank negara ke apa ke, tak ada. So maknanya kita je yang tahu berapa nilai kita punya kekayaan.
Okey. Dan biasanya orang yang ada emas ni juga, kalau ikut pengalaman lah, dalam pengalaman saya sendiri pun dan pengalaman ramai orang lain, yang dia tahu dia punya nilai kekayaan tu, nilai emas tu, bila dia nak hujung tahun dia nak bayar zakat. Sebabnya dia simpan je, tak berapa gram dia ada. Lepas tu baru dia convertkan dalam bentuk duit untuk nak bayar zakat. Tapi bila kita dah boleh bayar zakat, maknanya kita dah jadi orang yang berharta. Sebab saya pernah, kita boleh bagi manfaat pada orang lain kan. Sebab saya pernah lah bercakap dengan seseorang yang mungkin dia tak ada celik ilmu lagi pasal benda tu. Dia kata, rugilah simpan emas sebabnya nak kena bayar zakat. Simpan duit sebenarnya bayar zakat juga kan. So sama je. Tapi bila kita boleh bayar zakat, maknanya kita ni orang kaya, kita boleh memberi kebaikan pada orang lain. So alhamdulillah lah sebenarnya. Kalau kita banding dengan orang yang tak ada duit, orang tak boleh menyimpan pun, tak ada apa-apa. Nak benefit diri sendiri pun tak boleh. Apatah lagi nak bagi benefit pada orang lain. Kan? So itulah ada 6 kriteria tu kan. Kenapa saya pilih emas. So bolehlah tuan-puan gali-gali sedikit. Perlukah aku ni simpan emas? Macam tu. Sebabnya itulah 6 kriteria tu kenapa saya simpan emas, dan mungkin boleh disesuaikan dengan tuan-puan. Sebab bagi saya satu je. Bagi saya yang bila ada emas kita ada duit. Ada duit belum tentu ada emas. So tak menjamin lah sebenarnya. Bila kita ada emas kita ada duit belum tentu ada emas. So macam mana nak simpan? So bolehlah ikut strategi ni kalau nak simpan kan. Tapi strategi ni sangat membantulah. So mulakan sekarang, beli dulu. Jangan tunggu masa yang sesuai. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Kalau tanya saya, harga emas ni murah ke hari ni? Kalau ikut saya, tak murah lah. Sebab saya beli tahun 2014. Harga lagi murah masa tu kan, 100 lebih kan. Sekarang 200 lebih. So tak murah. Tapi kita beli je. Sebabnya kita tak tahu harga murah tu bila. Kita benchmark sahaja. Dan satu lagi adalah, kalau kita tak beli hari ni, contoh masa ni kita nak beli hari ni, duit kita ada, alhamdulillah kita ada duit sedikit kan, contoh ada 200. Tapi kalau kita tak beli hari ni, minggu depan lah aku tunggulah harga murah sikit. Contohlah minggu depan, saya tak tahu kan, contoh minggu depan turunlah RM5. Hari ni 248, contoh turun RM2, jadi 243. Aku nak belilah masa 243. Tapi masa tu tanta duit tu dah tak ada. So boleh beli tak lagi? Tak boleh. So maknanya bila ada duit je, kalau rasa nak beli. Tak payah tunggu. Beli sahaja. Sebab kalau kita tunggu tu tak tahulah bila dapat nak menyimpannya. So satu lagi, beli emas secara konsisten. Beli sahaja. Maknanya bila, contoh saya kata tadi, bila ada duit, bila ada gaji, beli 100 contoh nak konsisten. Simpan aja setiap bulan konsisten. Baru kita ada pemurataan harga. So satu lagi yang ketiga adalah strategi juga yang bagus adalah tambah stok emas ketika harga emas jatuh. Kita harga emas jatuh. Ada orang yang kenapa nak beli? Harga emas jatuh lah, entah bila nak naik tak tahu kan. So beli saja sebab dia lagi memperhatikan kita punya belian tu. Lagi maknanya kalau contoh 243 campur dengan 240 dah jadi berapa? Kita purata kita. Dia dah jadi 241.5. Itu yang bila harga emas jatuh, kalau ada duit banyak beli je. Janganlah sampai tak ada duit nak makan kan. So maknanya itu yang kita kena tahu antara keperluan dengan kehendak lah. Back to basic balik simpanan kita tu. Okay. So inilah keistimewaan emas bagi saya, yang saya sesuaikan dengan saya punya kewangan saya, untuk saya uruskan kewangan lah. So saya rasa saya biasa-biasa je urus kewangan, tapi ada dia macam sukalah tengok cara saya urus. Alhamdulillah Allah bagi ilmu. So saya pun nak sampaikan ilmu lah dengan cara-cara macam ni. So kalau ada yang nak menyimpan emas, boleh saja saya boleh assist untuk simpan emas supaya pengurusan kewangan tuan-puan jadi lebih baik. Alhamdulillah lah ya. Semoga kira macam saya pun ada saham lah di situ. Bila tuan-puan boleh menguruskan kewangan lebih baik dengan ilmu, apa sedikit ilmu yang saya sharekan, jadi saya ada saham, insya-Allah. Alhamdulillah situ. Semuanya daripada ilmu Allah. Jadi saya share sahaja. Tak ada apa. Kalau nak yang lagi detail macam mana cara kan, contoh macam mana cara kita nak uruskan hutang tu, kena pergi kelas. Tapi kalau nak tanya saya sedikit sebanyak tu, boleh saja. InsyaAllah saya adalah teknik yang saya gunakan, yang saya belajar dengan Tuan Raidi, teknik snowball ke, so boleh lah. InsyaAllah saya boleh sharing sedikit secara basics kan, macam mana cara kita nak buat, nak kurangkan kita jumlah hutang kita melalui teknik snowball. Itu yang saya tahulah, yang saya buat lah insyaAllah, dan proven lah boleh membantu saya untuk kira macam alhamdulillah lah. Saya rasa sehingga kini kira macam hutang yang jahat tu macam
boleh nak kata tak ada tu, mungkin ada sedikit sahaja. So saya dah minimalkan saya punya jumlah hutang untuk kira macam saya nak apa ni, kira macam bebas kewangan lah. So tak ada, tak perlulah kira macam nak struggle untuk nak bayar hutang setiap bulan. So itu sebenarnya itu freedom setiap orang lah, saya rasa. Itu apa ni, kira macam yang kita nak lah, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada manfaat, tuan-puan rasa bermanfaat, bolehlah dikongsikan video ini kepada orang lain supaya orang lain juga boleh dapat ilmu dan manfaat daripada apa pengurusan saya ni. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.